Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah kita akan membincangkan mengenai dengan satu topik, iaitu hadis dari perspektif usulul fiqh. Bahagian yang kedua, kita lihat ijma' di kalangan a'immah, imam-imam, para mujtahid. Sunnah nabawiyah, hadis ini adalah salah satu daripada aslun min usul tashri', iaitu asal ataupun sumber yang asal daripada pensyariatan Islam. Masdar yang pertama kita tahulah Al-Quran, sumber yang pertama. Yang kedua adalah sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Kita lihat sebahagian di kalangan manusia, mereka berusaha, khususnya mustasyriqin, orientalis. Mereka cuba sedaya upaya mereka untuk ingkar terhadap hadis, iaitu menjadikan hadis sebagai hujjah. Mereka cuba untuk mencampakkan rasa keraguan dalam hati manusia ni terhadap bagaimana hadis boleh sampai kepada kita. Mereka telah mengaibkan periwayat hadis, pelbagai lagi ancaman ataupun kita panggil kritikan yang mereka lontarkan kepada periwayat hadis dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Jadi di sini kalau kita lihat, ulama-ulama dahulu, mereka berterusan berkhidmat untuk hadis ni, untuk selidik, pastikan siapa periwayat, nama dia siapa, adakah dia ni siqah ataupun tidak siqah, ingatan dia kuat ataupun tidak kuat. Jadi sampai jalur periwayat hadis sampai kepada kita, sehingga kita tahu hadis ini adalah lemah ataupun kuat kerana periwayat hadis. Kita lihat dalil hujjah yang pertama, dalil mengenai dengan sunnah ini, seperti mana yang kita tahu, perkara yang pertama kitab. Al-kitab itu Al-Quranul Karim. Itu adalah asas hujjah sunnah. Sebab macam mana sunnah beriman dengan hadis tapi tak beriman dengan Quran. Asas yang pertama adalah Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala pun suruh kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Kalau kita ati'ur Rasul, tak wa ati' Allah. Allah Ta'ala letak yang pertama sekali ati' Allah wa ati'ur Rasul. Kemudian yang seterusnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga perintahkan kepada kita taat kepada Nabi. Kerana taat kepada Nabi ini adalah minal mutatallibat al-iman, tuntutan beriman dengan Nabi dan juga risalah Nabi. Satu tuntutan. Macam mana kita nak taat mutatallibat, tuntutan Nabi ni? Iaitu apa yang Nabi bawa kita taat, apa yang Nabi suruh kita tinggalkan. Dalam ayat suratul Hashr juz 28 ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi suruh kamu buat, apa yang Nabi larang kamu tinggalkan. Perkara yang kedua, sunnah hadis Nabi. Daripada perkataan sunnah ini, maksud daripada perkataan Nabi. Kerana Nabi kata, taraktu fikum amrayni, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kamu lan tadil, tidak akan sesat. Ma tamassaktum bihima, selagi mana kamu berpegang dengan dua benda tadi, iaitu kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Al-Quran dan juga sunnati, iaitu hadis aku. Ini menunjukkan hadis adalah satu sunnah pada martabat yang kedua, dijadikan sebagai hujjah selepas Al-Quranul Karim. Perkara yang ketiga adalah al-ijma'. Ijma' sahabat ala itba'i sunnah an-nubuwah, fa inna sahabah qad amilu bis sunnah fi hayati. Kerana sahabat-sahabat Nabi ni mereka mengamalkan sunnah pada zaman Nabi. Jadi mereka akan rujuk kepada Nabi SAW.
Jadi setiap masalah, kemusykilan mereka akan rujuk kepada Nabi. Jadi bila mereka ijma' satu perkara, sudah pastilah ijma' sahabat juga diterima. Makna sahabat-sahabat semua tak ingkar, semua terima, setuju. Itulah dipanggil sebagai ijma'. Perkara yang keempat adalah al-ma'qul, logik. Sesungguhnya beriman terhadap Quran mewajibkan seseorang beriman kepada hadis dan menerimanya hadis sebagai sumber yang kedua untuk pensyariatan Islam. Jika kita tak terima hadis, macam mana kita nak semayang? Dalam Quran kata aqimus solah, solat, bagaimana rukuk, bagaimana sujud, bagaimana nak solat bila masuk waktu, semua itu dalam hadis. Begitu juga puasa, begitu juga dengan zakat, haji, macam mana nak wukuf, mabit di Muzdalifah bagaimana, semuanya itu telah diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seseorang yang mana ragu-ragu pada hadis yang dijadikan sebagai hujjah, seolah-olah dia ta'til litakalif, dia telah membatalkan, dia telah mentiadakan takalif, iaitu tanggungjawab yang Islam telah berikan kepada kita supaya kita laksanakan. Dalam masalah puak-puak yang mengingkari hadis ini, dia ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah dia ingkar kepada hadis jumlatan. Fadda'a anna al-hujjah fil Quran wahdah. Secara keseluruhan memang tak terima hadis Quran semata-mata. Puak yang kedua pula, dia tak terima hadis melainkan apabila makna hadis tadi sama dengan Quran. Hadis tak terima melainkan hadis tadi ceritanya sama dalam Quran, itu kami terima. Jadi dua-dua golongan ini, golongan pertama kedua itu dah diperosak hadis, meruntuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puak yang ketiga, yang mana dia mengingkar istidlal dengan khabar ahad. Nanti kita akan bincang khabar ahad. Khabar ahad lawannya adalah khabar mutawatir. Khabar ahad mereka tak terima. Mereka hanya terima khabar mutawatir, hadis yang mutawatir saja. Yang ahad mereka tak terima. Di sinilah ulama-ulama telah jawab. Dan ulama yang jawab, ketua kepada ulama-ulama yang jawab terhadap orang yang menerima hadis mutawatir saja tak terima hadis khabar ahad ini, maka ketua mereka adalah Imam Syafi'i yang menyangkal dakwaan ini. Sesungguhnya Imam Syafi'i dia datangkan dengan bijumlatin minal adillah, iaitu dengan satu jumlah daripada dalil. Yang pertama, Nabi SAW qad da'a qaumahu ilal Islam. Nabi dia telah dakwah kaum dia kepada Islam. Wa yursilu adadan la yablughu hadd tawatur. Nabi menghantar adadan beberapa orang yang tak sampai pun kepada had tawatur, mutawatir. Okey. Bahkan kadang-kadang Nabi hantar seorang lelaki, kadang-kadang Nabi hantar 2 orang lelaki. Macam Nabi hantar ke negara Yaman, siapa? Muaz bin Jabal, seorang aja. Jadi itu khabar ahad. Dia tak sampai pun Nabi hantar sampai ribuan orang. Nampak? Banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang lain, ada Nabi hantar 2 orang, 3 orang, itu dipanggil sebagai khabar ahad. Tak sampai pun mutawatir. Sebab 2 orang, 3 orang je yang dakwah. Nampak? Perkara yang kedua, Nabi SAW yaqdi bi syahadati rajulaini fil qadaya. Nabi memutuskan satu hukuman dengan persaksian 2 orang laki-laki dalam beberapa kes yang berkaitan dengan harta, dengan darah ataupun dengan jiwa. Nabi akan mengambil persaksian 2 orang cukup. 2 orang tu khabar ahad ke mutawatir? 2 orang tu khabar ahad lah. Mutawatir ni makna 1000 orang bagi tahu. Sampai memang mustahil lah ada atas pendustaan. Memang tak akan dusta, 1000 orang bagi tahu. Makna betul memang betul-betul benar. Jadi Nabi memutuskan sesuatu hukum. Nabi tak tunggu pun sampai 1000 orang, sampai 2000 orang. Cukup
2 orang sudah cukup. Khabar ahad. Mana Nabi terima? Macam mana kamu tak terima khabar ahad? Perkara yang ketiga, Nabi SAW qad ajara liman sami'a anhu an yanqul ma sami'a walau kana wahidan. Nabi SAW sesungguhnya memberi perlindungan kepada orang yang mendengar daripadanya menukilkan apa yang didengar walaupun seorang. Jadi mana dia nukilkan daripada seorang pun tak apa. Walau kana wahidan, walaupun dia seorang je riwayat daripada Nabi, tak apa, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Yang penting benda tu benar daripada Nabi SAW. Bukan ajara ni, ajaza. Sesungguhnya Nabi SAW sesungguhnya telah mengharuskan bagi orang yang mendengar daripada Nabi untuk dia pindahkan apa yang didengar, disampaikanlah maksudnya, walaupun dia seorang je dengar. Nabi Nabi mengharuskan. Perkara yang keempat, sahabat-sahabat Nabi, mereka yatanaqalun akhbarur rasul bi ahadihim. Mereka saling pindah memindah, bertukar-tukar hadis. Itu hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Jadi tidaklah mereka mensyaratkan nak bertukar-tukar hadis mestilah hadis tersebut hadis yang mutawatir. Sebab hadis yang mutawatir ni sikit sangat, dalam ribuan hadis, ratusan hadis, ratus ribuan hadis, sedikit sangatlah yang mutawatir. Mungkin 300 lebih hadis yang mutawatir. Kadang-kadang sebahagian di kalangan kita mendakwa dia adalah jamaah Al-Quran, sedangkan dia tak beramal dengan hadis. Tapi bahasa Arab dia tak tahu. Bagaimana orang seperti ini boleh mendakwa dia adalah ulama ataupun orang yang Ahlul Quran? Itu antara beberapa perkara kita sabitkan sebagai hujjah. Hadis sebagai hujjah. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab hadis ini dari perspektif usul fiqh, InsyaAllah pada masa yang akan datang.